Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu, hari ini saya nak buat satu video simple aja lah ya, iaitu berkaitan dengan pencerapan PDPC. Jadi makluman pada semua guru-guru penolong kanan sekolah menengah dan sekolah rendah dalam daerah Tampin. Okey, kita telah mengedarkan surat iaitu untuk mengutip markah pencerapan, skor pencerapan bagi PDPC standard 4 di semua sekolah. Jadi lanjutan daripada itu, kami telah pun mengedarkan borang pencerapan untuk tindakan pihak sekolah. Sebenarnya borang pencerapan tu bukan borang baru lah ya. Kita gunakan borang yang sama sewaktu pencerapan bilangan 1 tahun 2022 pada bulan Julai yang lepas. Borang yang sama, tapi kali ini saya cuba mudahkan lagi yang mana untuk mendapatkan rumusan kita tidak perlu lagi banyak proses untuk kita copy and paste di beberapa bahagian. Jadi saya cuba simplifykan dengan hanya mengisi pada data pencerapan, jadi kita akan dapat rumusan untuk keseluruhan dalam sekolah kita. Kita perlu data ini perlu kita dapatkan dalam bentuk rumusan supaya kita mudah mendapat ataupun melakukan proses berikutnya, iaitu menganalisis data. Sebab daripada data ini kita mungkin nak tengok ada beberapa pattern, bukan saja yang berapa orang dapat baik, cemerlang, sederhana dan sebagainya, tetapi lebih kepada beberapa pattern yang tertentu, beberapa tendensi yang tertentu. Misalnya kita nak tengok apa pattern perkaitannya guru yang bukan option. Guru tu option ni bahasa Melayu tapi mengajarnya sejarah. Jadi adakah ia mempengaruhi daripada aspek-aspek tertentu dalam sesi pengajaran? Aspek yang kedua mungkin kita nak tengok juga kolerasi berkaitan dengan pengalaman, tempoh cikgu mengajar dengan aspek-aspek yang tertentu dalam pencerapan yang kita laksanakan. Apa pattern guru-guru yang baru mengajar, tempoh setahun, 2 tahun mengajar, apa patternnya guru sebagai perancang, guru sebagai pendorong minda, murid sebagai pelajar aktif dan sebagainya. Ya, jadi video ini cuba membawa satu kaedah bagaimana cikgu dapatkan rumusan ya untuk kita jalankan seperti kita tadi buat analisis, dan akhirnya di hujung-hujungnya nanti kita akan membuat satu intervensi daripada data maklumat yang kita ada. Okey cikgu, saya terus kepada apa yang kita telah hantar pada cikgu ya. Okey. Kami telah menghantar satu fail ya cikgu ya pada cikgu, yang mana fail tersebut adalah terdiri pada dua kategori sebenarnya. Satu fail mungkin dalam tu ada 3-4 maklumat, tetapi kita boleh bagikan kepada dua kategori. Satu ialah fail data pencerapan. Ya, okey, itu adalah data individu pencerapan berdasarkan pada borang yang asal. Yang kedua adalah data ataupun fail rumusan keseluruhan. Rumusan keseluruhan ini mengumpul semua rumusan daripada guru itu dalam satu sheet, dalam satu file, supaya senang untuk kita menjalankan tugas-tugas kita yang berikutnya. Okey cikgu ya, saya pergi kepada file yang berkenaan. Okey, saya buat sharing ya, share screen. Okey cikgu telah pun mendapat fail yang ini, kami telah menghantar. Mungkin pada cikgu ada dua je lah ya. Saya dah banyakkan ni ya. Pada cikgu mungkin ada nombor 1, nombor 2 dan ada fail rumusan keseluruhan ni. Okey, yang ini cikgu yang ada nama-nama ini adalah data-data pencerapan, borang-borang pencerapan individu. Jadi tugas kita yang pertama ialah kita perlu perbanyakkan borang ini mengikut kepada bilangan guru yang ada di sekolah kita. Contohnya sekolah saya mempunyai 30 orang guru, kita akan duplikatkan fail ini kepada 30. Ya, 30. Dia tidak ada masalah cikgu. Katalah kita ada 5 orang pencerap dan dia gunakan fail yang sama. Ya, sama. Maksudnya menggunakan borang yang sama, tapi kita akan kumpulkan semua borang pencerapan daripada pencerap ini, kita boleh tambahkan di sini.
Ya, cuma yang kita tak boleh tambah ialah rumusan keseluruhan ni. Rumusan keseluruhan ni, ya, dia adalah merujuk kepada data rumusan bagi pencerapan bagi semua guru di sekolah kita. Ini sebagai contohnya lah. Ya. Saya cuba padamkan dulu. Ya. Sebab nak buat ni. Ini adalah data yang ada di sekolah kita. Rumusannya tu. Okey. Okey cikgu. Ya. Saya balik pada fail asal. Cara untuk perbanyakkan, ya, untuk duplicate. Okey, cikgu pergi pada mana-mana file. Cikgu klik mouse sebelah kanan. Cikgu tekan copy. Kemudian cikgu tekan kanan sekali lagi. Cikgu tekan paste. Wujud satu file lagi nama yang sama tapi ada perkataan copy di belakangnya. So cikgu tukar nama file tersebut. Misalnya saya letak sini nombor 6. Ya, saya letak nombor 6. Ya, saya letak Hamid. Hamid. Ya, okey. Cikgu boleh modify lah kalau cikgu nak buang yang ada copy belakang ni kan, cikgu boleh buang lah. Supaya dia nampak kemas lagi kan. Cikgu buang lagi kat sini. Okay, bila cikgu dah wujudkan file yang banyak tadi, kata ada 30 orang cikgu tadi. So ada 30 orang, cikgu wujudkan 30 orang ni. Okey, selesai ke tugas yang pertama. Tugas kedua cikgu adalah untuk mengisi markah ini tadi. Ya, mengisi markah ini tadi. Okey, saya ambil satu contoh cikgu ada Halim. Yang pertama. Ini adalah data daripada cikgu Halim. Ya, data daripada cikgu Halim yang telah kita buat pencerapan. Okey. Apa yang perlu kita buat dulu cikgu? Pertama ialah kita kena isi maklumat-maklumat berkaitan dengan sekolah. Kod sekolah, nama sekolah. Dan yang kedua, cikgu isi kepada data peribadi cikgu ini, data yang ringkas lah cikgu ya. Cikgu masukkan nama, nombor kad pengenalan, jantina. Separuh daripada maklumat ni dia menggunakan pull down menu. Kita tengok sini kan ada pilihan di sini. Dia tak perlu type. Ya, begitu juga yang ini. Keturunan ni ada menggunakan pull down menu. Kemudian untuk jawatan ni juga ada pull down menu. Merujuk pada jawatan ni cikgu dibagi berapa pilihan dalam ni. Ya, jawatan-jawatan ni. Ya, saya besarkan sikit. Ini antara jawatan-jawatan yang di-tagging dalam borang ini. Okey. Kita isikan maklumat ni. Ya, semua isikan maklumat yang berkaitan. Okey, itu langkah. Itu yang perkara yang kedua lah. Okey, seterusnya kita nak buat penskoran. Okey, untuk penskoran kita tak boleh type markah terus di sini. Ya, TK ni, skor ni. Sebab yang ini kalau kita type kat sini, dia akan keluar satu peringatan pada kita. Yang ini ialah protect sheet. Kita dah protect yang ini. Tapi markah ini dibaca daripada tahap kualiti yang ada sebelah sini. Ya, cikgu tandakan X untuk pilihan. X ini bermaksud ya, ada. Okey, jadi kalau ada ni, terletaklah X kat sini. Okay. Cikgu klik pada sini, dia letakkan X. Okey, nampak markah dia 3 cikgu kan? Cikgu klik kat sini, dia letakkan X, yang akan jadi 4. Okey, cara untuk memadamkan. Okey, katalah cikgu tersilap, sepatutnya tak ada. Tapi cikgu terletak X. Kita tak boleh delete. Cikgu tak boleh tekan. Okey, sorry cikgu. Cikgu boleh tekan butang delete kat sini. Klik kat sini, tekan butang delete. Tekan delete kat sini. Letak kat sini, cikgu tekan butang delete. Ya, ataupun cara satu lagi, cikgu klik aja kat sini, cikgu pergi kat sebelah atas, cikgu boleh buang di sini. Sama juga. Dan maka akan berubah mengikut kepada yang kita tandakan X. Saya tak berniat untuk menerangkan rubrik ni cikgu ya. Mungkin kita akan ambil slot lain lah kalau itu nanti. Tapi sedikit maklumat, cara untuk kita membacanya adalah seperti mana yang kita laksanakan sebelum ini. Misalnya kalau kita nak tengok kan, guru sebagai perancang menyediakan RPH, mengandungi objektif yang boleh diukur. So untuk melihat pada tahap kualiti itu, kita lihat kepada rubrik yang ada sebelah kanan ni. Adakah dia mengikut pelbagai aras keupayaan murid? Ya, kalau iya kita ada tandakan iya lah kat sini.
Yang kedua, mengikut peruntukan masa ditetapkan. Kalau ya, okey, kita tandakan X. Dengan mematuhi ketetapan kurikulum dan arahan yang berkuasa. So, kalau ada kat sini, ada 3 ni, kita letakkan 3 dekat sini. Ya, kita boleh letakkan X. X kat sini. Jadi dia akan keluar markah, TUMS dia akan keluar markahnya di sini. Jadi kita tak perlu kira markah secara auto. Ya, sama juga yang ni lah. Ya, yang lain-lain ni. Letakkan markah, X baca kat sini. Okey. Jadi bila kita dah siap proses ni, masukkan semua tagging markah ini, cikgu akan pergi ke mana cikgu? Kita akan pergi kepada, tengok bahagian bawah sekali ni. Ya, bahagian bawah sekali ni, dia keluar nama Abdul Halim. Keluarlah maklumat Abdul Halim ni. Ya, ini markahnya. 90.56 cemerlang skornya. Okey. Jadi kita nak jadikan dalam bentuk sheet yang mudah kita lihat secara keseluruhan. Jadi cikgu klik terus pada rumusan 2. Ini adalah maklumat yang cikgu dah key in sebelum ni tadi. Cikgu Abdul Halim ni tadi, maklumat-maklumatnya. Dan sehingga kepada skornya, 90.96. Selesai. Cikgu tak payah buat apa lagi, tak perlu paste, copy paste, semua tak payah lagi. Tetapi cikgu perlu kumpulkan rumusan ini dalam satu tempat. Ini yang kita nak letakkan, pindahkan ke dalam rumusan keseluruhan. Okey, caranya cikgu, kita klik sebelah kanan ni, cikgu klik mouse seperti biasa, ambil maklumat cikgu Abdul Halim aja. Ya, yang atas tak perlu. Ambil maklumat Abdul Halim, cikgu klik sampai hujung. Ambil sekali, drag, cikgu tekan mouse sebelah kanan, cikgu tekan copy. Dia akan ada tagging kat situ ya. Selepas itu, cikgu pergi kepada fail rumusan keseluruhan. Okey, ini adalah fail rumusan keseluruhan. Okey, kita nak bawa fail rumusan keseluruhan ni tadi letak kat sini. Cikgu klik mouse sebelah kanan, cikgu paste link. Okey, dia akan datang kat sini. Ya, okey. Jadi selesai untuk markah cikgu Abdul Halim, kita klik save. Kemudian kita pergi pada fail yang kedua. Kita pergi pada Mustafa Ahmad Kamal. Cikgu klik pada Mustafa Ahmad Kamal ni, cikgu pada pergi borang pada PDP1, PDP-nya tu, langkah yang sama. Ya, langkah yang sama cikgu laksanakan. Ya, isikan kod sekolah, nama sekolah, dan cikgu masukkan maklumat peribadinya dulu. Ya, masukkan maklumat peribadinya seperti yang kita tunjukkan tadi, dan cikgu terus buat penskoran. Ya, okey. Penskoran ni tadi seperti yang kita katakan tadi cikgu ya. Untuk tandakan ni kita tak berniat untuk buat kelas ni lah. Ya, saya tak terangkan ni. Saya cuma hari ni dari segi teknikal aja macam mana kita nak jadikan dalam bentuk rumusan. Okey, kalau ada kita akan tanda X, kalau tak ada kita akan tanda X. Kalau cara nak buang, cikgu klik aja sini, tekan delete. Ya, cikgu double klik kat sini, tekan delete. Ya, okey, cara kedua tadi cikgu klik je kat sini, cikgu pergi ke atas ruangan ni, cikgu tekan backspace. Okey, dia akan isilah markah yang berkaitan dan dia akan datang pada markah keseluruhan ni. Ya, diisi. Okey, markah untuk skor untuk cikgu Mustafa Ahmad Kamal ni adalah cikgu rujuk pada sini. Ya, Mustafa Ahmad Kamal ni cikgu Mustafa Ahmad Kamal ni kalau kita tengok, okey, ini adalah markahnya 75.26. Dan kalau kita tengok dia dimasukkan markahnya dalam di ruangan ni 75.26. Ya, cikgu tak perlu buat apa-apa lagi. Okey, cuma peringkat ni cikgu copy sekali lagi seperti mana yang pertama tadi. Cikgu drag nama sahaja sampai kepada maklumat yang terakhir, taraf, klik mouse sebelah kanan, cikgu tekan copy, lepas tu cikgu pergi kepada fail rumusan. Okey, kat sini cikgu paste. Okey, sorry cikgu Ini file Mustafa Ahmad Kamal lagi. Kita pergi file pada, file rumusan. Ingat cikgu file rumusan. Klik sebelah kanan ni, tekan paste link. Okey, keluar Ahmad Kamal.
Okey, selesai untuk 2 guru. Okey, contoh, saya ambil 3 contoh je cikgu. Contoh yang ketiga, Bahrin Hamid ni cikgu. Ya, kita klik pada Bahrin Hamid. Seperti biasa kita buat markah pencerapan, perskoran. Pencerapannya tu, bila dah isi semua maklumat, katalah saya betulkan sikit markah je ni. Kita adjust sikit. Ni merah ni maksudnya cikgu tak apa, cikgu dia tak laksana, cikgu tak ada ya. Saya letak kat sini. So cikgu Bahrin Hamid ni adalah markah skornya 63.46. So cikgu buka terus pada rumusan, ni markahnya 63.46. Sederhana. Seperti biasa, cikgu drag, tekan mouse sebelah kanan, copy, cikgu pergi kepada fail yang mula-mula tadi. Fail apa cikgu? Rumusan keseluruhan. Cikgu klik pada ruangan nama ini, mouse sebelah kanan dan cikgu paste link. So ini adalah markah bagi guru yang berkenaan. Ya, jadi semua guru kita masuk kat situ lah. Okey, nanti bila cikgu nak hantar fail ni, last kali apa yang perlu cikgu buat ialah cikgu nak buat link ni nanti. Sebab kalau cikgu nanti nak hantar ini saja pada kami di PPD nanti, dia tak boleh baca data ni sebab data asal dia kita tak nak. Cikgu akan hantar rumusan je nanti. Dia akan ada rumusan. Ya. Jadi nak matikan ataupun cara kita nak menjadikan supaya dia jangan jadi link file semula, cikgu klik mouse kita sebelah kanan sekali ni. Sorry, sudut sebelah kiri ni. Ya. Cikgu tekan copy. Tekan sekali ke sebelah sini dan cikgu tekan paste 1, 2, 3. Jadi dia bukan link lagi. Ya, dia bukan link. Dan so, cikgu simpan file ni. Cikgu letak je nama sekolah di depan. Rumusan keseluruhan ni hantar pada kita melalui email yang telah kita bagi dalam surat dan juga dalam maklumat dalam Telegram cikgu tu. Okey, jadi untuk semua guru tu kita dah dapat. So nanti cikgu boleh buat analisis lah ya, yang kat sini. Okey, saya rasa itu saja untuk short video ini, short and brief. Saya harap maklumat yang ringkas ini dapat membantu kita bagaimana untuk kita mengisi atau mendapatkan rumusan dalam pencerapan berbalik pada yang asal tadi supaya kita boleh buat tindakan-tindakan yang selanjutnya daripada data-data yang ada. Ingat ya, sebab data ini bukan hanya untuk kita tagging pada pencapaian guru, tapi data-data ini memberi banyak input kepada kita ya, yang boleh kita gunakan untuk meningkatkan dalam banyak aspek, sama ada dalam aspek pengajaran, dalam aspek pengurusan panitia, peranan panitia untuk mengukuhkan semula pengajaran guru dan sebagainya. Dan kita ambil maklumat ini daripada data yang ada. Okey, saya rasa itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.